Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awaitu ta'alim wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wa lidifa' wa nifada wa listifada wa al-hasana wa tamasiku kitabillahi wa sunnatu rasulih wa tiga ajila qurbihi wa sawadihi ila hadrati sayyidina wa syafi'ina rasulina Muhammadin abdillah wa sallam wa usan ila ruhi imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali wa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa masyikina wa masyikum wa alina malikum husan ila al-hisab bin abdul rasyatiri wa man amara hadal masjid sabiqan wa lahiqan wa man tasaddaqa fihi wa man abadallaha fihi inna allaha tawashahu birrahmah wal maghfirah wa yuskinumul jannah wa yakhtimu lana wa lakum bil husna bi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah pada pagi hari ini merupakan pagi yang jarang berlaku bagi saya sendiri, sebab selalunya bila saya malam kuliah, pagi saya juga tidak masalah. Tapi bertepatan hari ini malam tadi Sabtu ketiga dan hari ini Ahad keempat, jadi jadual saya terus. Malam tadi saya, hari ini pagi ini juga saya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kita kenikmatan, taufik, kekuatan untuk kita terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila malam tadi kita telah kongsikan mengenai hukum hakam zakat, arti zakat lughatan wa syar'an, pada pagi hari ini kita kongsikan kitab daripada Al-Imam Ghazali, nasihat-nasihat Imam Ghazali pada anak muridnya, yang sangat sesuai sekali. Nasihat ini kita dengarkan dan kita praktikkan untuk kehidupan kita sendiri. Dan kita dah sampai kepada nasihat yang keempat. Berkata Al-Imam Ghazali, kadar balasan mengikut kadar amalan. Nasihat keempat, kadar balasan mengikut kadar amalan. Maknanya seseorang akan mendapat sesuatu balasan bila dia sudah beramal. Dan orang yang tidak beramal, maka dia tak akan pernah mendapat balasan. Dan bila kita sebut amal ini, amal ini bukan hanya setakat kepada solat saja. Memang solat adalah amal ibadah, satu amal yang akan ada balasan. Dan bukan hanya setakat puasa saja. Amal ini juga termasuk perkataan yang kita ucapkan. Jadi bila kita nak dapatkan satu balasan baik daripada Allah yang bermakna pahala, maka berucaplah, berkatalah perkataan yang baik. Tak ada orang yang perkataannya buruk akan dapat balasan baik. Bila dia berkata buruk, ya sudah, keburukan yang akan diterima. Setiap jumpa orang dia caci, setiap jumpa orang dia caci. Lalas sekali kena tumbuklah dengan orang. Datang sini tuduh sana, tuduh sini, tuduh sini. Lalas sekali memang orang buat jenayah kepada dia. Itu balasan manusia ke atas ucapan manusia yang lain. Seperti itu juga pandangan kita. Macam mana kita memandang supaya pandangan kita ini mendapat balasan. Bila kita gunakan pandangan kita kepada kebaikan, maka balasan kebaikan akan kita dapat. Dan seperti itu juga bila kita selalu memandang orang dengan keburukan, meremehkan orang, merendahkan orang, maka balasan juga kepada kita adalah kehinaan dan kenistaan kepada diri kita sendiri. Jadi perlu diketahui bahasanya setiap amalan pasti ada balasan, dan balasan tergantung kepada
kepada amalan. Imam Ghazali berkata, wahai anakku yang tercinta, selama mana engkau tidak beramal, maka selama itulah engkau tidak mendapatkan pahala. Ini yang kita tajuk kita, amal ni ada dua, amal baik dan amal buruk. Tapi kita fokus kepada amal baiknya. Kita tak akan pernah mendapat pahala bila kita tidak beramal. Macam mana saya nak dapat pahala daripada tangan saya ni? Daripada tangan saya. Ya, gunakan tangan tadi untuk beramal, untuk menulis. Mungkin kita sekarang untuk type satu mesej dalam dalam media sosial, atau kita akan share satu faedah kebaikan di dalam media sosial. Kita niat baik, Allah akan balas kebaikan. Macam mana saya nak dapat kebaikan daripada tangan saya? Ya, keluarkan duit sedekah kepada orang. Macam mana saya nak dapat kebaikan daripada tangan saya? Ada orang tua nampak penat, urutlah orang tua. Tanya orang tua perlu apa, kita tolong, kita ambilkan dengan tangan kita. Orang tua saya perlu disuap, orang tua saya perlu diangkat, yakni dibawa ke atas dengan tangannya. Maka perbuatan atau amalan tangan tadi akan mendapatkan balasan, yakni pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita tidak menggunakan tangan ini untuk beramal, maka selama itulah kita tidak akan mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nikmat kita banyak. Yang Allah kurniakan kepada kita, nikmatnya sangat banyak. Yakni maksudnya perantara kita untuk beramal ini sangat banyak. Ada mata kita sihat. Orang kalau dah mata sihat, tak buat satu kebaikan, nanti Allah cabut matanya baru nak niat kebaikan. Mata masih terang macam ni, boleh baca Quran, tak nak baca Quran. Nanti kalau dah tak nampak apa, tak nampak jalan, tak nampak huruf, nak baca Quran, macam mana sudah tak? Ya, Quran tak hafal, lepas tu sekarang pun tak baca. Maksudnya tak dapat baca juga. Sudah, kenapa? Kenikmatannya sudah dicabut oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, perantara-perantara ini, anggota badan kita khususnya, mata kita, gunakan sebelum Allah cabut nikmatnya. Tapi mudah-mudahan Allah kekalkan nikmat kita yang Allah kurniakan kepada kita, insyaAllah. Sama dengan mulut kita. Mulut kita senang, Alhamdulillah, boleh bercakap, boleh membaca, boleh bagi nasihat. Tapi ada kalanya manusia ini akan dicabut kenikmatan cakapnya, kemewahan berkatanya. Stroke, dah tak boleh cakap apa. Dia nak cakap, tolong ambilkan air, ambilkan cawan, nak cakap dengan anak dia. Sebab dah stroke, tak tahu anak dia cakap apa ayah ni. Lepas tu baru nak baca Al-Quran. Macam mana? Oleh itu ketika nikmat ini masih Allah kurniakan kepada kita, gunakan untuk beramal. Tak ada pahala yang didapat kecuali dengan kita beramal kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan semuanya daripada mulut kita, mata kita, macam mana kita berkata dengan orang tua kita, bahasa kita yang kita gunakan. Ada orang berkata, bila cakap dengan bos dia, lembut, sebab dia merasa terancam. Kalau saya cakap kasar dengan bos, habislah saya. Yang ini dihentikan, dibuang kerja. Masya Allah, sopan, disiplin, ada etika, ada akhlak dengan bos. Tapi dengan orang tua kurang ajar dia. Ini tak sedikit anak-anak yang seperti ini. Ya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala anak yang berbakti kepada orang tua, dan mudah-mudahan anak kita dijadikan oleh Allah berbakti kepada kita. Jadi sebetulnya yang lebih kita perlu hargai, yang lebih kita perlu cakap baik, cakap lembut lagi adalah orang tua kita. Sebodoh-bodohnya orang tua ini, bodoh mereka ini kerana kita. Kerana kita. Mereka berkorban tak belajar, mereka berkorban tak solat jamaah. Kenapa? Nak cari duit lah anak nak sekolah. Sebab kalau saya jamaah, saya tak kerja, anak tak boleh sekolah, nak bayar dengan apa? Akhirnya dia korban demi anaknya. Lalai sekali anak dia lebih lembut kepada orang lain daripada orang tuanya. Nak bagi orang tua duit, campak macam tu. Kepada orang lain, masya Allah, akhlak. Nah, ini amalan-amalan yang perlu diperbaiki, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Imam Ghazali. Diriwayatkan bahawa ada seorang lelaki daripada kalangan Bani Israel yang telah beribadah selama 70 tahun lamanya. Imam Ghazali menceritakan ada seorang Bani Israel. Bani Israel ini tak semua jahat. Ada bahkan mereka ramai daripada
anbiya. Maksudnya anbiya ini, para nabi ini adalah golongan kalangan keturunan Bani Israel. Dan memang mereka ramai yang baik dan lebih ramai yang jahat. Dan bahkan mereka tak segan untuk memperlekehkan nabi mereka, bahkan membunuh nabi mereka, Bani Israel. Tapi Imam Ghazali menceritakan Bani Israel yang soleh. Seorang laki-laki ini daripada Bani Israel beribadah kepada Allah 70 tahun lamanya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan keadaannya ini kepada para malaikat. Allah bangga dengan perbuatan hamba-Nya Bani Israel, telah ibadah kepada Allah 70 tahun. Kemudian maka Allah mengutus seorang malaikat yang memberitahu bahawa walaupun dia telah beribadah 70 tahun lamanya, namun dia masih belum layak untuk masuk ke dalam surga. Allah bagi tahu kepada malaikat, kau perhatikan, kau tengok hamba-Ku ni, dia ibadah dah 70 tahun. Allah bangga. Tapi kau bagi tahu ya kepada dia ya, walaupun dia dah ibadah 70 tahun, dia masih belum layak untuk masuk surga. Akhirnya sebab malaikat ni adalah makhluk yang taat, maka malaikat pun datang jumpa orang ni dan berkata, wahai hamba Allah, dikatakan apabila malaikat ni telah memberitahu hal ini kepadanya, lalu ia berkata, ya, malaikat berkata kepada orang ni, wahai hamba Allah, kau telah ibadah 70 tahun, betul 70 tahun. Kemudian lalu dia berkata, engkau walaupun sudah ibadah 70 tahun, engkau belum layak lagi untuk masuk surga. Dikatakan kepada seorang lelaki. Akhirnya dia menjawab, itu bukan urusanku. Hamba dia menjawab, itu bukan urusanku. Yang ini masuk surga ke tak masuk surga, itu bukan urusanku. Urusanku adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku diciptakan untuk beribadah kepada Allah Taala, maka itulah kerja yang mesti aku lakukan. Itu jawapan daripada seorang laki-laki ini. Nah, ini maknanya dia ibadah bukan setakat ibadah biasa, tapi keikhlasan dia dalam ibadah adalah keikhlasan yang sangat tinggi. Dikatakan Al-Imam Ibnu Ajib rahimahullah ta'ala berkata, ikhlas ini terbagi menjadi 3 darjat, ada 3 level. Al-ikhlasu ala salasi darajat. Ikhlas ni, kita ibadah ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita perlu ketahui ikhlas ni ada terbagi 3. Al-ikhlas ala salasi darajat. Ikhlasul awam, wa ikhlasul khawas, wa ikhlasul khawasil khawas. Ada ikhlasnya orang awam, yakni majoriti manusia yang ibadah kepada Allah dia ikhlas. Ini ikhlasnya level 3 bawah. Kemudian ada ikhlasul khawas, ikhlasnya orang khusus, naik 1 level. Kemudian yang paling tinggi ikhlasul khawasil khawas, ikhlasnya orang paling khusus, khususnya orang khusus. Jadi bukan VIP lagi, tapi VIP level keikhlasan dia tinggi. Maka diterangkan ikhlasul awam ini adalah ikhrajul khalqi min muamalatil hakim atau labil hudud dunyawiyah wal ukhrawiyah ka hifdzil badan wal mal wa sadr rizq wal qusur wal hur. Ikhlasnya orang awam. Ini kebanyakan ikhlas kita seperti ini, yaitu berbuat kerana Allah semata. Berbuat kerana Allah semata ini memang sangat digalakkan, sebab dikatakan syaitan tidak akan pernah dapat menguasai hamba Allah yang ibadah dengan ikhlas. Syaitan kan meminta kepada Allah, selepas syaitan ini dikutuk bahwasanya engkau akan celaka di akhirat nanti, maka syaitan ada permintaan terakhir, ya Allah, berikan aku peluang untuk aku mencari kawan untuk masuk neraka. Akhirnya akan dijabar manusia an yaminihi wa an shimalihi, dijabar, yakni kita akan diduga atau digoda oleh syaitan daripada kanan, daripada kiri, daripada harta, daripada anak, daripada isteri, daripada kawan, daripada macam-macam sudah. Tapi yang akan selamat adalah illa ibadakal mukhlasin, melainkan hamba-hambamu yang ikhlas. Orang yang beribadah ikhlas kerana Allah, dia selamat daripada syaitan. Ikhlas
Dan ikhlasnya orang awam adalah dia ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata, tak ada keinginan orang lain. Namun masih menginginkan bagian dunia dan akhirat. Dia kerana Allah tapi ada keinginan. Kenapa awak solat duha? Oh, saya solat duha kerana Allah. Lepas tu apa lagi? Saya nak lancar rezeki saya. Saya nak luas rezeki saya. Ini masih ada keinginan dunia dia. Seperti kesihatan dan kekayaan, rezeki yang melimpah, juga kemegahan di surga serta bidadari. Itu keinginan dia. Dia ikhlas. Kenapa awak sedekah ni? Saya sedekah kerana Allah. Lepas tu saya nasihatlah. Saya memang seperti malam tadi, sedekah merupakan salah satu perubatan Islam. Jadi saya sedekah ini untuk supaya Allah sembuhkan sakit saya. Ini masih termasuk ikhlas, dan ini ada ikhlasnya orang awam. Dia berbuat semata-mata kerana Allah, tapi ada masih keinginan dunia dan akhirat. Keinginan itu bukan keinginan yang buruk, tapi keinginan yang baik. Yang masalah adalah bila dia beramal atau beribadah bukan kerana Allah, riya. Ini sangat berbahaya. Riya ini kadang kita tak perasan, kadang kita tak perasan. Tapi kata Al-Imam Hasan Al-Basri atau seorang ulama, tanda riya tu bila kita di depan awam semangat ibadah, depan orang kita semangat ibadah, bila di rumah kita tak ibadah. Banyak tak banyaklah daripada riya. Bila di rumah malas nak baca Quran. Bila di hadapan orang lain semangat dia baca Quran. Macam tu juga solat. Walaupun kita tak boleh menghukumi orang ni riya lah, kat rumah dia tak pernah baca, tak seperti itu. Tapi ini satu tanda daripada riya. Oleh itu para salaf kita, mereka ni tak suka bila ada satu anak muridnya melebihkan ibadah di hadapan orang lain, dan dia tak melebihkan ibadah di masa sendiriannya dengan Allah SWT. Contohnya, ramai sangat anak murid daripada ulama, bila terjumpa anak murid dia, contohnya sujud lama kedua. Tapi kita bukan nak hukumi orang yang sujud lama, kan selalunya kita terbawa oleh situasi, terbawa oleh keadaan kita. Jadi keadaan kita sekarang ni betul-betul merasa bersalah kepada Allah, merasa perlu kepada Allah. Lepas tu time kita merasa ni, kita masa tu solat. Jadi solat jamaah, lala sekali ketika sujud terakhir kita lamakan. Ini kadang ada orang yang dibawa oleh keadaan dia, oleh situasi dia. Dan perbuatan ini sebetulnya bukan salah, sebab dia bukan kerana manusia. Tapi kalau selalu dibuat, salah kita tak suka. Jadi kalau ada imam dah bangkit daripada sujud, jangan kita sujud terus. Ada sebagian orang yang mungkin terbawa oleh situasi, tapi jangan sampai kita sujud lama ni kerana tengok aku ahli sujud. Jangan sampai itu. Kalau dah ada perasaan macam tu, cepat-cepatlah bangkit. Lagi syaitan suka kalau kita imam dah tahiyatul dia masih sujud lagi. Baru imam nak salam, assalamualaikum, dia baru bangkit daripada sujudnya. Takutnya syaitan akan cucuk dia, dan kau ni ahli sujud, biarlah kawan-kawan kau tengok semua. Perbuatan ini selalunya salah tak buat. Selalunya dikatakan bila ada satu ibadah memang kita kena buat di hadapan orang ramai, seperti solat jamaah, solat Jumat, datang ke masjid awal. Ini perbuatan memang kena, atau haji ke, seperti haji, umrah, ini kita tak boleh buat menyorok. Maka buatlah kita dalam keadaan terbuka, perbaiki dan perbanyaklah, seperti haji dan solat jamaah. Tapi ada lagi perbuatan amal ibadah yang kita boleh kita menyorok. Maka para salaf kita menganjurkan untuk buatlah atau berusahalah supaya perbuatan tadi dirahasiakan. Melainkan kita ada tujuan tertentu untuk diikut atau menjadi panutan kepada anak murid, atau supaya ditiru oleh anak-anak kita. Kembali kepada ikhlas tadi. Jadi ikhlas yang pertama, ikhlas awam, dia memang kerana Allah, tak ada semata-mata kerana orang manusia atau makhluk Allah. Tapi masih ada harapan untuk dia mendapatkan dunia, kesihatan, kekayaan dan bidadari misalkan. Dan yang kedua, ikhlasul khawas. Ikhlasnya khusus, ikhlasnya orang khusus. yakni talabul hududil ukhrawiyah duna dunyawiyah, yaitu
Dia beramal kerana Allah dan keinginan dia hanya akhirat sahaja. Dia hanya ingin selamat daripada neraka dan masuk surga, dapat ridha Allah di akhirat. Ini keinginan dia. Dan dia tak peduli saya beramal kerana Allah, Allah nak kayakan ke, Allah nak miskinkan saya ke, Allah nak dudakan saya ke, Allah nak buat macam mana di dunia, saya tak peduli. Tapi saya minta kepada Allah untuk saya terlepas, terselamat daripada neraka dan saya dimasukkan surga. Ini khusus lagi. Jadi kalau yang pertama masih ada keinginan dunia dan akhirat. Yang kedua ada keinginan akhirat sahaja. Yang ketiga, yang paling tinggi, level paling tinggi adalah ikhlasul khawasil khawas. Ikhlasnya khawasul khawas ini orang yang paling khusus, yaitu ikhrajul hudud bil kulliyah. Fa ibadatun tagibul ubudiyah wal qiyamu bi tawfir rububiyah mahabbatan wa syauqan ila ru'yatih. Yani ikhlasul khawasil khawas itu melepaskan seluruh keinginan dunia dan akhirat. Dia tak kisah dah, seperti yang Imam Ghazali ceritakan ini. Jadi dia tak peduli keadaan dia dunia dan akhirat. Maksudnya amal ibadah dia tak ada pun keinginan untuk dibalas dapat kebaikan di dunia dan akhirat, atau bagian kesenangan satu balasan dunia dan akhirat. Persembahan mereka semata-mata hanya untuk merealisasikan ubudiyah sekaligus, yakni merealisasikan sebagai bentuk mereka adalah seorang hamba Allah yang wajib menghambakan dirinya kepada Allah dan melaksanakan hak dan perintah Tuhannya kerana cinta dan rindu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ikhlas yang paling tinggi. Alhasil semuanya adalah degree ikhlas, dan orang ikhlas akan terselamat daripada cabaran syaitan. Dan orang yang diceritakan oleh Imam Ghazali di sini, dia level ikhlas dia adalah level ikhlas yang paling tinggi. Dia tak peduli dia nak dimasukkan neraka atau dia nak masukkan surga ke, dia tak peduli. Ini kalau ibadahnya 70 tahun, macam mana kita ibadah tak sampai 70 tahun ni? Baru berapa tahun kita ibadah. Oleh sebab tu kita memang tak layak untuk masuk surga, tapi kita masih ada harapan kepada Allah untuk kita mendapatkan rahmat Allah SWT. Kita beribadah ini hanya untuk mencari rahmat Allah. Nah, masuk surga susah. Maksudnya masuk surga dengan amal ini sangat susah. Dikatakan seandainya orang yang solat saja, solat 5 waktu yang jumlah dia ada 17 rakaat. Ini ada hamba ni, dia solat 5 waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, dia solat semuanya. Seandainya solat dia setiap rakaatnya Allah gaji dia 100.000 ringgit Malaysia. Satu rakaat dapat 100.000. Jadi kalau kita tadi solat subuh 2 rakaat dapat 200.000. Kemudian kalau 17 dapat 1.700.000. Jadi income dia, penghasilan dia dari harian dia, penghasilan harian 1.700.000. Banyak kan? Ada orang yang bergaji 1.700.000 sehari. Ada, tapi bukan di sini, ya, masih ada tu. Kalau 1.700.000 rupiah ni, insyaAllah semua lebih lah daripada itu. Tapi 1.700.000 ringgit Malaysia satu hari. Itu kalau dikalikan 10 hari, 30 hari, 1 tahun, berapa jumlahnya? Dan seandainya orang ni dapat gaji seperti itu, ada duit sebanyak tu, dia ibadah selama 50 tahun, bahkan 70 tahun, berapa bilion duit yang punya? Itu solat wajibnya. Bila dia solat duha, solat sunnah yang lain, tarawih 20, maka ada 2 juta lagi dia dapat. Berapa banyak dia akan dapat? Berapa banyak harta dia? Dan adakah layak untuk masuk surga dengan kebanyakan? Tak layak. Sebab kenapa? Sebab tudung bidadari saja harga dia. Dan kalau ada orang nak pinang bidadari, kemudian bidadari ni nak tudung baru macam tu, macam isteri kita nak tudung bidadari saja dikatakan harganya adalah dunia dan isinya. Itu tudungnya, belum cincin dia. Jadi kita ibadah seperti itu. Kalau ada gaji 100.000 saja, nak beli tudung bukan bidadarinya, beli tudungnya tak mampu ini. Sebab kenapa? Berapa kekayaan dunia ini?
dengan yang ada di bukitnya, yang ada di lautnya, yang ada di tanahnya, berapa jumlah semua? Kalau kita calculate, kalau kita jumlah semuanya, untuk beli tudung bidadari tak cukup lagi. Oleh itu amalan kita memang tak ada apa-apa. Oleh itu yang perlu diperhatikan adalah kualiti daripada amal, bukan kuantiti amal. Istilahnya amal itu tak perlu dikira sudah. Amal baik tak perlu kita kisah, tapi yang diperhatikan adalah kualiti amal. Macam mana kita buat ibadah tadi, betul ke tak betul, itu saja. Tapi kalau kita, oh aku dah haji lah, ada sebagian orang macam tu, dia tak nak haji kedua kali, tak nak haji lah. Kenapa? Saya dah haji hari itu, dikira dah 20 tahun dia, maknanya dia sebetulnya boleh lagi dia umrah, boleh lagi dia buat menunaikan haji, tapi dia tak nak, aku dah pernah haji, dikira-kira. Sepatutnya sedekah atau segala amalan baik itu dilupakan. Yang perlu diingat dan diperbaiki adalah kualiti daripada ibadah itu sendiri. Dikatakan apabila malaikat ini memberitahu hal ini kepadanya, lalu ia berkata, itu bukan urusanku, aku diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah kerja yang mesti aku lakukan. Maka mendengar jawaban ini, malaikat itu kembali kepada Allah lalu berkata, malaikat ini mendapat jawaban dari lelaki itu, kembali kepada Allah dan berkata kepada Allah, Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau maha mengetahui dengan apa yang telah diperkatakan hamba-Mu tadi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apabila hamba-Ku itu tidak berpaling daripada ibadah kepada Aku, maka Aku akan membalasnya dengan kemurahan-Ku. Sepatutnya orang ini tak masuk surga dengan ibadahnya, tapi Allah melihat keikhlasan dia. Allah Ar-Rahim, Allah Al-Karim. Jadi Allah murah kepada orang ini, bagi rahmat dia, maka dimasukkan dalam surganya. Aku juga tidak akan berpaling daripadanya. Wahai para malaikatku, bersaksilah kamu sekalian bahwa aku telah mengampuni akan segala dosanya. Nah, dengan keikhlasan tadi, dia mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini ibadah ini tidak disebut di sini solat ke apa ke, tak, semua amal ibadah, segala amal kebaikan bila kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Jadi kita dah tahu jawapan. Kadang orang ni nak beramal tu nak tahu balasan dia. Ustaz, kalau orang orang ambil duri daripada jalan, apa balasan dia Ustaz? Kan memang ada pahala kan? Ada pahala. Paling kurang kita tahu bahawasanya segala kebaikan bila kita buat kerana Allah, balasan dia ampunan daripada Allah. Ampunan daripada Allah. Segala kebaikan, perkataan ke, kita cakap baik dengan orang ke, kita cakap baik dengan orang tua ke, atau perbuatan kita ke, atau sedekah kita ke, atau solat kita ke, atau puasa kita, segala amal kebaikan bila kita ikhlas, maka malaikat akan menyaksikan bahawasanya kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzanu. Jadi Imam Ghazali mengatakan ini adalah sabda Nabi ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bermaksud, hitunglah dirimu, hisablah dirimu, atau hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung, sebelum dihisab. Hisab diri kita, mana yang lebih banyak kita buat selama beberapa tahun hidup di dunia ini, yang baik dan yang buruk kita kena kira. Ini termasuk salah satu cara untuk kita selamat daripada siksa Allah. Kalau nak selamat, amalkan sabda Rasulullah. Kita perlu menghisab, menghitung diri kita, mana yang lebih menguasai keburukan atau amal baik atau amal buruk. Amal baik atau amal buruk. Bila memang amal baik yang kita kira lebih banyak daripada amal buruk kita, alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau bila amal buruk yang lebih banyak kita lakukan daripada amal baik, maka perbaikilah. Istilahnya macam mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala selama kita hidup di dunia ini. Ya, ada yang sudah hidup di dunia ini 30 tahun, ada yang 35 tahun, ada 40, ada 50, ada 60, ada 70. Dihisab semuanya. Bila ada kesilapan, kesalahan dan kecuaian kepada Allah,
terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seperti itu juga kepada orang tua kita. Selama kita menjadi anak dia ni, mana lebih banyak kita buat kepada orang tua? Buat baik ke atau durhaka? Bila kita banyak durhaka, maka minta maaflah kepada orang tua kita. Seperti juga kepada ahli keluarga kita, jiran mara kita, kira semuanya. Jadi kalau orang memang boleh menghisap dirinya, maka orang ni ada peluang untuk masuk surga tanpa hisap. Kalau dia memang betulkan. Jadi selepas dia mengira, ya Allah banyak salah saya, ya Allah minta ampun, terus taubat kepada Allah. Daripada solat yang banyak dia tinggal, dia qada. Daripada puasa yang dia tinggal sebelum-sebelumnya dia qada semua. Zakat yang belum tunaikan dia, alhasil semua kesalahan dia benarkan, dia betulkan. Maka tak ada dah kesalahan dengan Allah. Seperti juga dia menghisap dirinya kepada orang tua atau orang lain yang di sekitarnya, dihisap. Oh saya ada pernah salah lah. Oh saya ada pernah ambil duit dia lah. Oh saya pernah ambil hak dia lah. Dikembalikan, dibagi balik duit tadi. Hak tadi ditunaikan kepada orang ni. Maka tak ada kesalahan. Maka bila orang ni dah salah kepada Allah, dah settle, kepada manusia pun dia dah dimaafkan oleh sang manusia, kemudian dia mati, maknanya dia tak ada kesalahan. Kalau tak ada kesalahan, nak hisap apa? Tak ada hisap. Oleh cara ini adalah cara masuk surga tanpa hisap. Jadi menghisap diri kita sebelum kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan sakat berkira saja. Bukan sakat berkira, tapi kita kena betulkan apa yang kurang layak dan kurang elok. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Dan timbanglah amalanmu sebelum kamu ditimbang. Dikira. Istilahnya orang nak kerja kan selalu membandingkan. Jadi disurvey dulu, disurvey mana yang gaji lebih besar. Kan selalunya macam itu. Oh saya kalau kerja kat sini setiap bulan digaji 1,000. Sekarang dah tak boleh dah gaji 1,000 ni. Minimum 1,500. Saya kalau kerja kat sini 1,500. Tapi ada company ni dia buka peluang atau ada jawatan kosong di company ni, gaji dia 2,500. Jadi ada 1,500, 2,500. Satu lagi ada company perlu pekerja, gaji dia 4,000. Kita kan pasti pilih yang 4,000. Satu bulan kita dapat 4,000. Atau seperti itulah perbandingan dia. Untuk akhirat pun sama. Untuk akhirat pun sepatutnya kita sama buat. Maksudnya kita timbang. Kita timbang. Amalannya kena timbang dulu. Mana amalan ni yang lebih banyak dapat pahala? Lebih senangnya bila ada orang sedekah. Orang memiliki satu pinggan atau satu bungkus nasi. Satu bungkus nasi. Kemudian dia azam niat, saya nak sedekah dengan nasi bungkus tu. Dia kena timbang lah. Dia nak sedekah kepada siapa? Saya tengok kalau orang bijak, pahala yang paling besar orang tua dulu, keluarga dulu. Tanya keluarga dia, mak lapar ke? Ini ada nasi. Oh mak dah masak dah. Oh mak dah makan. Okey, tanya. Jadi ini menimbang pahala. Bukan zakat terus dibagikan kepada orang, tapi perhatikan dulu orang yang dekat hubungannya dengan kita sedekah kepada dia. Ini menimbang satu amalan. Wazinu amalakum qabla an tuzanu. Timbang amal kalian, yakni seperti orang yang kerja tadi, dia akan ambil kerja yang tak susah tapi gaji lebih tinggi. Sama orang yang beramal, dia beramal yang dapat pahala lebih banyak, seperti itu. Bab ini kena ada ilmu lah selalunya. Bab ini kena ada ilmu. Seperti sedekah tadi. Sedekah kepada orang yang tidak kita kenal, baik sedekah ni. Tapi lebih baik lagi kalau kita sedekah kepada jiran kita, ya orang yang dekat dengan kita. Sedekah kepada jiran memang baik, tapi tengok dulu kerabat kita, keluarga kita. Keluarga dia yang ni perlukan, sedekah kepada keluarga lebih baik daripada jiran. Keluarga tanya baik, tapi sedekah kepada orang tua lebih baik. Orang tua apa lagi di atasnya? Orang alim yang sibuk memperbaiki umat.
Ini sedekah paling tinggi ya. Tapi bukan orang alim yang dah naik Alphard, orang lain lah duduk di banglo, ini cerita lain lah. Tapi orang alim maksudnya dia tak kerja orang, tapi kerja dia dakwah. Sedikit bantu sini, sedikit bantu sana, dan dia tak kekurangan, dia orang kekurangan. Istilahnya mengajar budak-budak kecil, anak-anak yatim, dia diajar tanpa upah, dia ikhlas, orang macam ni. Orang seperti ini bila kita sedekah kepadanya lebih banyak. Lebih banyak. Sebab kenapa? Sebab bila kita sokong dia, kita sponsor dia, dia akan tenang kehidupan, lebih semangat dia ibadah nanti. Dia akan ambil lagi anak murid yang ramai, maksudnya anak-anak yatim yang betul-betul bukan kumpulkan dunia, tapi dia memang dia tapis semua anak-anak yatim, budak-budak kecil yang sebetulnya tak belajar agama, dia ambil, dia kumpulkan, dia tampung, dia ajar agama. Dia sendiri pun income dia sebetulnya tak cukup, keperluan dia pun tak cukup. Orang seperti ini yang lebih banyak pahala bila kita sedekah kepadanya. Ini menimbangnya. Dan banyak lagi sebetulnya mengenai solat pun sama ya. Solat, kita solat subuh misalkan, solat subuh di rumah sah. Siapa katakan solat di rumah kan sah, kita gugur kewajiban dapat pahala. Tapi kalau orang yang dah mengamalkan ini, wazinu, timbang, timbang dulu. Okey, solat di rumah memang dapat pahala, tapi kalau di masjid lebih banyak seperti itu. Maka bila kita beramal, maka perhatikan mana yang lebih banyak pahalanya, maka beramallah pada perbuatan tersebut. Ini selalunya berkaitan dengan sedekah atau solat atau perkara yang lain lah. Contohnya adalah ada sebagian orang bila ada tetamu datang ke rumahnya. Orang ni bila ada datang tamu ke rumahnya, kemudian masuk waktu solat. Apa kita buat? Kita kedatangan tetamu. Ada tetamu datang rumah kita, kemudian dengar suara azan. Selalunya kita pergi masjid. Apa agak-agak yang kita buat? Kita nak sambut tetamu dulu ke, layan dia dulu ke, atau kita tinggal dia tetamu itu pergi masjid. Melayan tetamu amalan baik, pergi masjid amalan baik juga. Di sini kita kena cerdik. Mana yang kita dahulukan dulu? Ini bagi masjid bukan kerana sudah masuk waktu dan waktu dah mepet nak habis. Kalau nak habis, solat dululah, pasti solat dulu. Utama tu tolak tepi dulu. Kalau memang waktu dah habis dan waktu sudah pukul seperti saat ini dah habis, dah syukur. Contohnya 6.55 atau pukul 7 subuh dah nak habis dah. Ada tetamu datang, tak tahu tetamu macam mana datang subuh-subuh ni. Alhasil bila kita sambut tetamu ni, kita tak solat subuh lah, tak kena solat subuh. Cerita dia adalah waktu masih panjang, baru azan, tetamu datang rumah. Ya Allah, tamu pula datang. Ini kan raya sekarang. Agak-agak apa yang kita buat? Kita tinggal, kita belah juga pergi masjid atau kita sambut tetamu. Ini di sini kena timbang. Nabi Muhammad SAW yang sebetulnya tak pernah tinggal solat ba'diyah zuhur. So ba'diyah zuhur ini termasuk solat sunnah muakkad. Ini tak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Tapi sebab ada tetamu yang datang, Nabi tinggal. Maknanya apa? Maknanya melayan tetamu lebih baik daripada kita solat berjamaah. Istilahnya melakukan sunnah yang lain. Solat berjamaah memang ada yang mengatakan wajib, tapi sama menyambut tetamu, melayan tetamu, ada yang mengatakan juga wajib juga. Sebab kalau solat jamaah ini banyak peluang lagi, tapi tetamu ini jarang peluang ini. Oleh itu kalau kita ada tetamu, time solat, kita tak nak tertinggal solat di masjid, apa perlu buat? Ajak tamu untuk pergi masjid. Itu paling senang kan. Udah masuk solat lah, alhamdulillah, ahlan wa sahlan, selamat datang. Makan dulu. Sekejap lagi kita pergi masjid jamaah, itu lagi elok. Tapi kalau sekiranya tamu itu jenis-jenis manusia yang tak pergi masjid, ya sudah layan je lah, layan je lah kat rumah. Jangan ditinggal, sebab yang mengetuk hati dia untuk datang rumah kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan disampaikan dalam hadis Nabi, jangan kalian memaksakan diri dalam menjamu tetamu, sebab kalian nantinya akan benci kepada tetamu. Bila kalian benci kepada tetamu, maka kalian akan benci kepada Allah. Bila kalian benci kepada Allah, maka Allah akan benci kepada kalian.
Istilahnya kalau ada tamu itu jangan terlalu masuk makanan, hutang sana, hutang sini untuk jamu tamu, tak perlu. Sebab kita takutkan benci tetamu. Bila benci tetamu, maknanya dia sudah benci kepada Allah. Sebab yang mendetikkan hati tetamu untuk datang rumah kita adalah Allah. Bila orang ini benci kepada Allah, maka Allah akan benci kepada dia. Nah, tetamu datang ke rumah kita bukan setakat nak habiskan kuih raya kita atau ketupat kita, nasi hipit atau rendang kita, tak. Mereka datang dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan balik dengan membawa dosa-dosa kita, maknanya dosa kita tidak ampuni dan diluaskan rezeki kita. Dan di sinilah kesimpulannya bahwasanya setiap beramal kita kena timbang dulu. Kena timbang. Maksudnya kena timbang mana ibadah, mana pahala yang lebih banyak dulu. Jadi mengenai bab tetamu tadi, elok disambut dulu lah. Paling eloknya disambut, diajak pergi masjid solat jamaah. Alhamdulillah kalau mau tetamu tadi, jom pergi masjid. Jangan ditinggal, ya, jangan tinggal. Lepas tu kita tinggal tetamu tu, imam time tu imam yang tengah khusyuk lama akhirnya, tetamu tu lama tu merajuk balik nanti dia. Kasihan dengan terasa hati dia. Tetamu layan dulu, atau paling tak mau ajak masjid, jadi sudah kita layan, kita ajak solat jamaah di rumah kita, termasuk uzur nantinya. Tapi saya selalu solat di masjid Ustaz, tak dapat pahala jamaah. Tak, awak dapat. Sebab awak tinggal solat jamaah tu bukan saja-saja, tapi kerana ada tetamu. Dan tetamu tu tak 5 waktu datang ke rumah kita. Solat maghrib je ada tetamu, solat isyak je ada tamu. Ini tamu mana satu ni, lain macam orang itu. 5 waktu alung ke apa tak. Tapi hasil sebab tetamu ni jarang, maka kita kena kira dah amal baik. Tak menafikan solat jamaah itu adalah amal baik, tapi juga menyambut tetamu amal baik. InsyaAllah ini yang saya boleh kongsikan pada pagi hari ini. InsyaAllah kita akan sambung kembali nasihat yang keempat ini pada kesempatan yang akan datang. Jadi kita akan berhenti pada sabda Rasulullah SAW, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Artinya hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung, dan timbanglah amalanmu sebelum kamu timbang. Ini paling penting sabda Nabi ini. Sebab kita kena betul-betul berkira tentang masa kita. Lebih banyak mana masa kita kepada Allah. Nak senangnya macam mana masa banyak sangat? Tak, satu hari je. Satu hari yang sudah kita lalui semalam, 24 jam yang sudah kita lalui ini, berapa masa kita ingat kepada Allah, ibadah kepada Allah? Tak ingat 24 jam, lama sangat Ustaz. Tengok phone ni kita pegang, ya. Berapa banyak phone ni ada manfaat yang ni memberikan pahala kepada kita, atau lawa yang kita buatkan dengan phone. Ada orang lawa je, tak ada apa tengok status orang, tengok TikTok, bukan TikTok ceramah atau nasihat, TikTok saja orang bergolek-golek. Orang bermacam-macam ya, di short video pun sama. Ini bahaya nanti. Kena timbang semua. Bila itu adalah boleh menimbulkan kemurkaan Allah, baik kita elakkanlah, tak perlu tengok. Duduk diam, tak perlu tengok. Sebab mata itu akan menjadi saksi nantinya dibuat oleh kita untuk maksiat kepada Allah. Waktu kita yang kita habiskan ini juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sentiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat kurniaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita berazam kita akan semakin baik pada masa yang akan datang. Alhamdulillah kita baru lepas daripada tarbiyah Ramadan yang mengajarkan kita bersabar untuk qiyamul lail, untuk baca Quran, kemudian untuk sedekah. Kita teruskan kebaikan-kebaikan semampu kita insyaAllah. Ini saja yang saya boleh kongsikan. Ada salah silapnya, minta maaf. Terima kasih, jazakumullah khairan semuanya atas perhatian. InsyaAllah kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli kutri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhillat ulama nukhda bil khairi wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa qirra bir ridha minkal uyun
واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.